Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره وواله. اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا. Allahumma ya Allah, lapangkanlah dada kami. Wa yassir lana umurana, dan permudahkan segala urusan kami. Wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana, dan bukalah simpulan lisan kami. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, kurniakan kepada kami ilmu yang bermanfaat, wa rizqan wasi'an, dan rezeki yang luas, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Rabbi yassir wa la tu'assir. Ya Allah, permudahkanlah, jangan engkau susahkan. Rabbi tammim bil khair. Ya Allah, sempurnakan kami dengan segala kebaikan. Amin ya rabbal alamin. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Ayatul Kursi yang biasa kita baca. Allah berfirman, man dzalladzi yashfa', siapakah yang dapat memberikan syafaat di sisi Tuhan melainkan dengan izinnya, izin Allah subhanahu wa ta'ala. Para jemaah yang dirahmati Allah ta'ala sekalian, pada perbincangan yang lalu kita telah membincangkan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini. Di mana syafaat ini terbahagi secara umumnya pada dua. Syafaat ni ada dua. Satu syafaat khusus. Ini syafaat yang besar milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi dinamakan syafaat umum, iaitulah Allah mengizinkan kepada hamba-hambanya untuk memberi syafaat kepada orang yang diperkenankan diberikan syafaat. Jadi malam ini tajuk yang kita nak bincang
bukan lagi syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah kita sebut ada 5 macam syafaat milik Rasul itu, sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Qadhi Iyad. Jadi malam ni yang kita nak bincangkan ialah syafaat selain daripada syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapakah lagi yang diizinkan memberi syafaat? Di dalam sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, yashfa'u yaumal qiyamah thalathah. Nanti akan memberi syafaat pada hari kiamat 3 golongan manusia. Yang pertama al-anbiya, nabi-nabi, rasul-rasul. Ini kita maklum. Yang kedua al-ulama, para alim ulama. Yang ketiga asy-syuhada, orang yang mati syahid. Itu sebahagian daripada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan beberapa golongan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala memberi syafaat. Dan syafaat selain Rasulullah ni pula, kalau kita nak bahagikan, dia boleh pecah 2. Satu syafaat orang yang diizinkan oleh Allah beri syafaat. Satu lagi nanti kita akan bincang syafaat amal-amal kita. Amal juga boleh memberi syafaat. Amal yang bagaimana? Ikutlah jawapannya sehingga akhir rancangan nanti. Kalau tak sempat jawab, siri yang akan datang. Baik, hadirin para jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Jadi malam ni yang kita nak cerita, satu syafaat orang yang diberikan izinnya oleh Allah memberi syafaat. Antara orang yang diizinkan memberi syafaat adalah para syuhada. Asy-syuhada ini maknanya orang yang mati syahid. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang beberapa kemuliaan kelebihan orang yang syahid. Cuma syahid ini ulama pecah ada 3 macam. Satu syahid dunia dan akhirat. Yang kedua syahid akhirat, tidak syahid di dunia tapi syahid di akhirat. Pahalanya pahala syahid akhirat. Yang ketiga syahid di dunia tetapi tidak dianggap syahid di negeri akhirat. Itu 3 macam orang yang mati syahid ini. Jadi yang paling mulia sekali nanti orang yang syahid dunia akhirat, yang pernah ditanyakan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat tanya Rasulullah, orang pergi berjihad, jihad ini meninggikan kalimah Allah ni. Ada orang yang berjihad kerana nak mendapatkan kemasyhuran, supaya nanti namanya masuk dalam listing orang pergi jihad. Niat dia begitu, nak akan masyhur supaya dapat nama. Hari ni kata budak-budak muda nak glam, you know, nak glamour. Masuk jihad nak glamour. Itu yang pertama. Mereka tanya sahabat, orang pergi jihad nak nama, nak masyhur ni. Yang kedua, ada orang pergi jihad kerana panas hati. Panas hati, tak dapat projek, lawan dapatnya. Contohlah, contoh. Ini zaman dulu, zaman cerita jihad sabilillah ni. Maknanya nakkan sesuatu. Bukan ikhlas, hangat hati je. Aku tak dapat, lawan dia. Bukan nak tinggikan agama Allah. Dan ada orang pergi jihad ini, mereka tanya Nabi, orang pergi jihad ni nakkan sesuatu imbuhan, nak imbuhan. Sebab orang pergi jihad dapat harta, namanya harta ghanimah, dapat imbuhan. Lalu mereka tanya,
Siapakah yang dipanggil orang yang jihad sabilillah? Nabi jawab, orang yang berjihad di jalan Allah. Orang pergi berjihad li'i'la'i kalimatillahi hiyal ulya. Niat dia bukan harta, bukan nama, bukan itu, bukan ini, bukan pangkat, bukan jawatan. Niat dia nak tinggikan kalimah Allah, itu je dia nak. Biarpun dia tak dapat pangkat, biarpun dia tak dapat apa, asalkan agama Allah nombor satu. Nabi kata itulah orang yang betul-betul jihad. Yang inilah kalau dia mati di medan perang, orang begini sabda Nabi, dia dipanggil syahid, orang yang dianggap syuhada. Ini hadirin para jemaah yang dirahmati Allah. Ini yang dimaksudkan syahid dunia akhirat. Kerana orang yang berjuang nakkan harta, orang berjuang niat nak glamour, orang berjuang niat nak masyhur. Agama Allah menang tak menang dia tak kira. Nah, orang begini kalau dia mati di medan perang, dia hanya syahid di dunia saja, akhirat dia tak dapat pahala syahid. Itu syahid dunia, tidak dapat pahala syahid di negara akhirat. Yang ini dia tidak boleh beri syafaat. Dia tak dapat beri syafaat. Ya. Jadi yang nombor satu tu, orang yang berjuang untuk meninggikan kalimah Allah Subhanahu wa taala. Orang begini hadirin para jemaah, kalau dia mati sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang mati syahid ini dia boleh beri syafaat 70 orang ahli keluarga. Itu sebab orang zaman hari itu suruh anak pergi jihad sabilillah. Kalau engkau mati abah besok boleh syafaat. Bukan takut ini anak nak pergi jihad, jangan mat, pencen abah tak ada. Abah ni besok pencen tak ada, engkau mati siapa nak nanggung abah ni? Allah, lemah kita Syekh. Lemah kita. Sebab tu orang syahid ni tuan-tuan, 70 ahli keluarga dia boleh syafaat. Bila dengar begitu, sahabat-sahabat menyediakan anak-anak mereka untuk orang berjuang agama Allah, tinggikan kalimah Allah. Hantar pergi medan untuk tinggikan kalimah Allah, pertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang daripada sahabat Nabi dipanggil sahabiyah, seorang muslimat, namanya Al-Khunsa. Bukan Hunsa, Khunsa dengan kha. Al-Khunsa ni sebelum dia masuk Islam, dulu zaman jahiliah, dia ni orang yang ambil upah meraung orang mati. Orang zaman dulu tuan-tuan meraung. Kalau meraung tu memang bangga. Jadi dia meraung. Sedangkan meraung atas kematian ni dosa besar. Rasulullah tak mengaku umat. Nabi kata laisa minna, ni bukan umat saya macam ni. Batu kita orang Islam, orang beriman dilarang meraung kalau ada kematian. Menangis tak apa, meraung tak boleh. Amma, apa, amma. Yengge ma. Bapak mati, yengge pa, yengge. Ya napa ringge. Macam tu meraung saya dosa besar. Jadi Al-Khunsa ni itulah sikap dia. Tapi bila dia masuk Islam, ditarbiyah oleh Rasul, dididik oleh Rasul dengan iman, taqwa. Hadirin para jemaah yang dirahmati Allah, sikapnya berubah. Daripada seorang perempuan yang kuat meraung atas kematian, dia menjadi orang yang kuat mempertahankan agama Allah. Sehingga kan dalam satu siri perang, dia hantar anak laki-laki dia pergi perang, 4 orang mati syahid. Bila dikhabarkan berita nak dia mati syahid, dia bukan meraung, malah dia gembira. Kalau seorang anak boleh beri syafaat 70 ahli keluarga, 4 anak. Tak payah pencen, tak apa Syekh. Tak payah pencen, tak apa. Besok akhirat, anak itulah yang akan tolong dia. Begitu kita hadirin para jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala ya. Itu kita pun kena ada sikap cintakan orang yang meninggikan kalimah Allah,
mempertahankan kalimah Allah Subhanahu wa taala itu dipanggil orang syahid dunia akhirat. Jadi orang yang syahid dunia akhirat inilah yang dimaksudkan oleh Nabi antara pemberi syafaat hari akhirat. Di sinilah kadangkala kita bantu sahabat-sahabat kita di Palestin yang mempertahankan bumi Palestin itu. Moga-moga mereka syahid. Moga-moga mereka tu diberi memang mereka mulia di sisi Allah Taala, mulia tuan-tuan. Sehingga Allah sebut dalam Quran, la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya 'inda rabbihim yurzaqun. Allah berfirman, jangan kamu fikir, jangan kamu sangka orang mati syahid itu mereka mati. Bal ahya, bahkan mereka itu hidup di sisi Allah. Allah bukan sekadar sebut bal ahya, mereka hidup. Allah sebut wa hum yurzaqun. Kalau mengaji bahasa Arab, yurzaqun ini dipanggil fi'il mudhari' lil hadir wa mustaqbal. Orang kampung saya panggil present continuous tense. You know? Mana cikgu? Cikgu ada cikgu. Cikgu bahasa Inggeris. Cikgu yang mengerti dengan saya sekarang. Present continuous. Apa makna present tense? Maknanya bukan hari itu je dia dapat rezeki. Continuously sampai akhirat Allah beri rezeki. Padahal dia mati dah. Yang kita hidup ni pun entah ada rezeki, entah akan tidak ada rezeki ni. Orang syahid ni sentiasa yurzakun, present tense, present continuous sampai akhirat. Mulia tuan-tuan. Mereka hidup di sisi Allah. Bila Allah Ta'ala sebut mereka hidup, maka itu orang mati syahid. Mereka ni tuan-tuan, kalau kita ni manusia biasa ni aksiden mati, orang biasa aksiden mati, sejuk badan sejuk. Orang syahid tak sejuk Syekh. Cuba rasa badan kita ni, suam-suam kuku macam itulah orang syahid. Orang mati aksiden berapa minit? Keras. Orang syahid Syekh bertahun-tahun tak keras tubuh dia, lembut. Berlaku kisah benar zaman kita, zaman dulu-dulu banyak berlaku. Zaman kita berlaku, saya tengok video di Syria. Syria ni mereka pertahankan agama Allah sehingga syahid. Satu peperangan yang berlaku saya tengok waktu perang sedang memuncak. Jadi mana-mana pemuda-pemuda orang yang syahid ni, mereka haram dimandikan, haram disembahyangkan, dikafan dengan baju dia. Kerana syahid maknanya saksi. Darah tu jadi saksi. Kafan, perang, gali-gali lubang, letak dalam lubang, dalam liang. Bila perang dah reda, mereka korek balik. Berbulan-bulan korek balik. Budak muda tu masih lembut. Allah, padahal orang biasa mati 3 hari pecah biji mata. 4 hari, 7 hari pecah perut. Itu orang biasa. Orang syahid tak Syekh. Allah pelihara mereka hidup. Atau mulia orang syahid. Jangan cerita baunya wangi, harum. Ni orang mati, hiris darah. Entah ke mana pergi darah tu. Beku darah. Tak mengalir darah orang mati. Orang syahid ni digali lubang, cangkul tu kena tubuh dia, mengalir darah. Macam orang hidup je. Punya mulia orang syahid. Sebab tu kita kalau dengar orang mati syahid, maka itu disunatkan kita ziarah je. Orang mati syahid ni. Itu yang kita pergi Mekah. Mekah tak ada, Madinah kita pergi ziarah makam Sayyidul Syuhada, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib di mana? Bukit Uhud tu kan. Tuan-tuan macam dah lupa je. Nanti lepas PKP ni kita pergi lagi sekali lah. Penat berceramah.
Package berapa Ustaz? Kita sediakan nanti. Ya, pergi ziarah makam syuhada, itulah tujuannya. Moga-moga kita mendapat syafaat para syuhada itu. Itu orang mati syahid, Syekh mulia orang mati syahid. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang syahid ni besok di negeri akhirat, tempat duduknya tinggi. Kata Sayyidina Umar Al-Khattab, Rasulullah cerita pada kami dan Nabi mendongak begitu. Nabi kata orang syahid besok orang pandang begini hari akhirat. Sayyidina Umar pun ceritakan kepada disampaikan hadis Nabi sehingga terjatuh. Tengok tu jatuh kopiah. Cuma kata perawi hadis tu, kami pun tak pasti sama ada kopiah Rasulullah yang jatuh masa bercerita tu atau kopiah Sayyidina Umar yang jatuh masa bercerita tu. Nak tunjuk tingginya orang syahid, macam tonton pakai kopiah, pergi tengok KLCC dongak ke atas tu. Tinggi Syekh. Itu mulianya orang syahid. Itu syahid dunia akhirat. Adapun orang yang pergi perang niat nak harta, orang pergi perang niat yang lain, itu syahid atas dunia, akhirat mereka tak mendapat balasan syahid. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang syahid akhirat di dunia ni mereka tidak syahid kerana mereka bukan mati meninggikan kalimah Allah, tapi mereka orang beriman. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, asy-syuhada khamsatun. Orang mati syahid ini ada 5 macam. Yang pertama al-mat'un, orang mati sebab penyakit taun, zaman taun. Ini syahid akhirat. Ini orang beriman. Zaman penyakit taun melanda, mereka meninggal waktu itu. Sama ada meninggal kerana taun atau selain taun, tapi di zaman taun melanda, mereka ni dipanggil dapat pahala orang mati syahid. Tapi atas dunia mereka wajib dimandikan, wajib dikafan, wajib disembahyang. Dia berbeza dengan syahid dunia akhirat. Nampak ya? Satu, Nabi kata orang mati penyakit taun. Yang kedua, wal mabtun, orang yang mati kerana penyakit dalam perut, kanser perut, kanser usus, apa sajalah penyakit-penyakit dalam tubuh badan, kanser dalam, kalau dia redha, kalau dia beriman, dia sabar atas ujian Allah, mati dia, pahalanya pahala orang mati syahid. Yang kedua. Yang ketiga, wal ghariq, orang mati terbakar, kerana kebakaran, termasuklah orang mati lemas. Yang keempat, wasahibul hadm, orang yang mati kerana runtuhan-runtuhan, tanah runtuh, bangunan runtuh, mati tertimbus, mati tertindih dengan bangunan. Ini juga dipanggil syahid akhirat. Pahalanya besar. Saya teringat cerita mati tertimbus ni, kisah budak-budak tahfiz di Ulu Langat masa tu ya. Batu 9 ke batu apa tu. Dia buat bangunan tu dekat tepi lereng bukit, tanah runtuh, budak-budak tu tenggelam, berapa orang meninggal. Ada orang kita kata, kesiannya budak-budak tu meninggal waktu kecil. Tonton kesian pasal apa? Dia orang dapat pahala syahid. Tonton tak tahu, dia tengok tonton, kesiannya tua-tua tak mati. Kita kesian dia. Dia orang dapat pahala syahid, beb. Pertama, sebab tanah runtuh. Yang keduanya Rasulullah sebut, orang yang keluar menuntut ilmu. Orang keluar tuntut ilmu ni, selagi dia tak balik, dia di dalam sabilillah. Maka kalau dia mati menuntut ilmu itu, pahalanya pahala syahid. Pahala syahid. Tapi wajib mandi, wajib kafan sebab dia syahid akhirat. Maka itu saya pesan tuan-tuan ni rajin datang ceramah kuliah ni. Hari-hari kuliah, hari ceramah. Tiap-tiap kali datang kuliah ceramah ni niat nak menuntut ilmu. Mana tahu tengah dengar ceramah mengantuk,
meninggal. Syahid. Tapi try tengok. Try tidur. Mana tahu kan letih sangat. Orang panggil kerja sana banyak kerja buat kerja letih. Oh kuliah bersemangat. Kena pergi Ustaz, tak boleh. Penat Syekh. Orang panggil apa tu? Overflow ke apa nama? Flat sungguh lah, letih sungguh. Meninggal. Syahid Syekh. Sungguh. Sebab tu anak-anak saya, mana Syamil, mana Syafiq, umur dah 20 lebih dah. Saya kata tak apa, pergi belajar. Luar negara, kalau negara ke. Malah saya kalau boleh nak suruh dia pergi negara tempat kami belajar, di Syria tu. Orang kata perang, bandar Damsyik tak perang, yang perang tu di luar macam kita lah. Negeri Sembilan aman, KL aman. Tak mungkin yang bergolak tu sebab negara dia besar, dia bukan macam Malaysia. Macam Indonesia kan, orang kata Indonesia berperang contoh. Yang berperang dekat Kalimantan, orang kat Jakarta tu macam biasa disko. So tak ada masalah, belah-belah. So, jauh mana dia kata. Yang Aceh yang kena tsunami Aceh. Orang dekat bawah tu tak ada apa, Jawa Barat, Jawa Timur tak ada apa. Macam tu. Saya kata pergilah kalau nak, tapi nak masuk tak boleh lah. Kalau kau pergi meninggal, mana tahu syahid. Syahid akhirat. Anak-anak kita nak pergi belajar tak apa. Sebab mereka atas jalan meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Itu cerita budak yang meninggal, budak-budak hafiz. Pertama dia meninggal tanah runtuh. Nabi kata mereka ni syahid akhirat. Yang kedua menuntut ilmu. Yang tiga mereka ni semua orang yang bersama Quran. Nanti kita akan masuk bab antara pemberi syafaat amal kita. Nabi sebut as-siyam wal Quran. Puasa dan Quran. Dua-dua ni besok datang beri syafaat pada kita. Pendetailannya kita cerita kemudian. Itu baru berapa? Baru yang pertama. Yang kedua orang mati syahid. Yang pertama orang mati syahid. Baik. Siapa lagi? Nabi kata yang kelima. Wasyahidu fi sabilillah. Yang kelima orang mati syahid ialah orang yang berjuang pada jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata para ulama dalam 5 ini, 4 ini wajib dimandikan, wajib dikafankan kerana mereka hanya syahid akhirat. Adapun orang yang mati meninggikan kalimat Allah di medan perang, orang sama ada dia mati di medan ataupun dia mati balik daripada medan itu, masih lagi zaman perang, mereka ni semuanya syahid dunia akhirat. Allah hadirin hadirat para jemaah dirahmati Allah. Tu yang pertama, pemberi syafaat akhirat, asyuhada. Yang kedua, al-ulama. Alim ulama. Sebab itu kita dengan para ulama. Cuma ulama ni ada dua macam. Ulama akhirat. Yang kedua ulama dunia. Nabi sebut ulama ulama jahat. Yang dapat beri syafaat ni ulama akhirat ini. Sebab itulah saya suka membaca kitab para alim ulama. Saya suka baca antaranya kitab Imam Nawawi rahimahullah, Al-Azkar, pada Riyadus Salihin. Sebab mereka ni memang alim ulama yang diterima oleh sejak zaman berzaman. Bukan kita yang memperakui dia alim ulama. Ulama-ulama sezaman dia pun mengaku ini seorang mujtahid. Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah Nu'man bin Thabit, Imam Malik bin Anas, ini semua alim ulama besar. Mak tu jangan hina ulama. Saya ni tak apalah. Sebab saya ni bukan ulama, saya ustaz je. Betul. Mak tu saya ajak minum kopi, never mind. Kopi mana? Mansur, alright. Mak kita bukan alim ulama je. Kita hanya mubaligh, pendakwah je kami ni. Nak karang kitab, nak baca kitab pun kita tak pernah erti. Alim ulama apa? Hadis pun tak habis baca. Lepas tu kita saya tak suka dan saya minta tuan-tuan pun janganlah bersekongkol dengan orang yang menghina alim ulama ni. Ini nak bakarnya kitab Imam Al-Ghazali. Awak ngaji tara mana? Membida'ahkan Imam Ghazali ahli neraka macam-macam. Siapa kita? Nak hina Imam Syafi'i.
Rasa dia alim Imam Syafi'i, tak betul, dia betul. Imam Syafi'i tak pandai, dia pandai. La haula wala quwata illa billah. Berapa ribu hadis kita hafal? Kita berapa ribu hadis hafal? Nak hina. Sedangkan Imam Syafi'i itu gurunya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal tu tak banyak hadis dia hafal, 1 juta aja. Itu anak murid Imam Syafi'i 1 juta. Yang kita baru belajar hadis 40, itu pun suruh ngapal innamal a'malu binniyat. Riwayat siapa? Entahlah ustaz. Ingat matan je, riwayat saya tak ingat. Itu pun kondem Imam Nawawi, bukan main hebat lagi tu. Sekian dimaklumkan. Bukan marah ni tuan-tuan, meluahkan perasaan lama. Duk hina macam-macam lah kita ni mujtahid. Allah tuan-tuan kalau cerita taraf ulama ni, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik bin Anas, Imam siapa? Imam Abu Hanifah. Ini orang panggil mujtahid mutlak. Darjatnya mujtahid mutlak. Allah, panjang cerita lah Syah. Jadi oleh kerana panjang, ringkas kita kena sayang alim ulama tu je. Yang Nabi kata al ulama warathatul anbiya. Nabi-nabi ini pewaris nabi. Baik, yang kedua. Yang ketiga, siapa lagi pemberi syafaat hari akhirat di kalangan manusia ni? Hadirin hadirat, antara pemberi syafaat hari akhirat nanti ialah anak-anak kaum mukminin yang mati sebelum mencapai usia baligh. Ni anak-anak orang beriman yang mati sebelum mencapai usia baligh. Mereka ini kalau baca dalam Quran dipanggil wildan. Wildan ini adalah antara pelayan-pelayan dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak ini dipanggil anak-anak yang Allah sebut dalam surah Al-Insan, idza ra'aitahum yatufu alaihim wildanum mukhalladun idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura. Allah Taala sebut besok kita di akhir di syurga dikeliling oleh anak-anak syurga. Mereka ni kalau kamu lihat, firman Allah, kalau kamu tengok cantiknya budak-budak ni macam permata-permata yang bergemerlapan. Cantik-cantik Syekh budak tu. Allah sebut dalam surah Waqiah, yatufu alaihim wildanun mukhalladun bi akwabin wa abariqa wa ka'sim min ma'in. Budak ni besok bawa kendi-kendi, tuangkan air pada penghuni-penghuni syurga. Ini anak-anak yang mati belum baligh. Tapi tuan-tuan ya, kalau mak ayahnya beriman, mak ayah dia beriman. Dan dah faham ni, jangan pula nanti balik campak seorang daripada flat. Jangan. Campak dalam sungai tu. Kau pergi dulu mat. Nanti kau syafaan abah akhirat. Itu orang tak beriman. Kita sambung lepas ni lah tuan-tuan. Kita sambung sikit lepas ni. Silakan azan dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad ya karim. Allahu akbar. Allah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Para jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Jadi yang ketiga antara pemberi syafaat hari akhirat nanti anak-anak yang mati belum balik. Sebab apa tuan-tuan? Sebab anak-anak belum balik ini sabda Nabi rufi'al qalam. Malaikat tak catat apa-apa lagi. Tidak ada catatan. Batu Rasulullah suruh kita sebagai ayah muru auladakum bisalah. Suruh anak kamu sembahyang 7 tahun. Padahal dia belum balik. Tak ada catatan. Tapi disuruh anak tadi sembahyang kerana yang dicatat bapa. Kenapa tak suruh sembahyang? Bapa suruh yang dicatat. Ini bapa suruh anak sembahyang, malaikat catat. Bapaknya ikut arahan. Semua laporan. Padahal mereka ni tidak ada catatan. Kerana itu bila tidak ada catatan amal, mereka besok tak perlu nak ambil buku amal. Mereka tidak akan ditimbang sebab yang nak ditimbang amal. Mereka tak akan dihisap. Mereka masuk syurga tanpa hisap. Tabarakallah, mulianya anak-anak ini. Sehingga Allah sebut dalam surah Tur ayat 21. Tuan-tuan cari dalam surah Tur ayat 21, Allah berfirman walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Allah Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang beriman yang diturut oleh zuriat keturunannya dengan keadaan beriman,
nanti kami himpunkan dia di hari akhirat. Batu yang dapat ini hanya orang-orang beriman. Besok jumpa dengan anak-anak ini, di mana dalam sepotong hadis Nabi SAW yang diriwayatkan daripada Habibah radhiyallahu anha, kata beliau adalah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Kata Habibah, saya berada bersama-sama dengan Sayyidatina Aisyah, lalu datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda pun masuk, lalu baginda bersabda, ma min muslimaini yamutu lahuma thalathatun minal walad lam yablughul hintha illa ji'a bihim yawmal qiyamah hatta yuqafu ala babil jannah. Sabda Nabi, mana-mana orang Islam, ibu ayah yang kematian 3 orang anak yang belum balik, besok nanti anak-anak ini akan datang hari kiamat, dibawa anak-anak ini oleh malaikat sampai dekat pintu syurga. Kata malaikat, fayuqalu lahum udkhulul jannah. Kata malaikat, masuklah olehmu dalam syurga. Budak-budak ni duduk kat pintu syurga, tak mau masuk. Diulang lagi, dikatakan kepadanya, masuklah kamu dalam syurga. Budak tu tak mau masuk. Fayaquluna, kata budak-budak ni, hatta yadkhulu abauna, kami tak masuk selagi mak abah kami tak masuk. Ni anak-anak Syah, anak-anak yang mati belum kecil. Disebut lagi, masuklah kamu syurga. Kata budak-budak ni, kami tak akan masuk selagi mak ayah kami tak masuk. Lalu difirmankan kepadanya, udkhulu antum wa abaukumul jannah. Kalau begitu, bawa mak bapak kamu masuk sekali syurga. Ni hadirin hadirat, tapi ingat, mak ayah yang beriman. Kalau begitu, mak ayah yang tak beriman, kita jawab pada siri yang akan datang. Sungguh, tampak ni kalau saya nak cerita ni masuk bab lain. Itu nanti kita bab wildan. Istilahnya wildan. Wildan dalam Quran sebut wildanun mukhalladun. Allah, hadirin hadirat ya. Dalam suatu riwayat yang lain, daripada Abi Hurairah, cerita 3 orang kan. Dalam hadis itu disebutkan 3 orang. Lalu dalam hadis yang lain, hadis riwayat Imam Muslim, daripada Abu Hurairah, perempuan tu bila dengar 3 orang, dia tanya, ya Rasulullah, kalau yang meninggal 2 orang saja? Nabi kata 2 orang pun boleh. Mereka tak tanya dah seorang. Maknanya seorang pun boleh Syah. Yang penting korang beriman. Jangan gaduh-gaduh. Tak? Nanti semayang tak, apa tidak, semua tidak. Anak saya pergi dah. Jangan buat pasal tu. Itulah menunjukkan anak-anak itu memang antara pemberi syafaat hari akhirat nanti. Dalam kitab Al-Azkar, dalam bab memberi takziah, saya mengajar kita azkar tu, dalam bab beri takziah. Antara ucapan takziah ni tak semestinya takziah. Takziah ni adalah bagaimana kita nak menghiburkan hati orang yang ditimpa musibah. Itu maksud takziah. Kata Imam Nawawi, cuba tengok macam mana Nabi mengajar memberi takziah. Satu hari dikatakan ada seorang laki-laki yang memang dia sering berjemaah dengan Rasulullah. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengok laki-laki ni tak datang jemaah. Nabi tanya, mana pergi si fulan ni? Mana pergi dia? Sahabat beritahu, ya Rasulullah, dia kematian anak dia. Rupanya betul tuan-tuan, kita ni kalau hilang orang yang kita kasih, dia ada satu penyakit yang kita kena jaga-jaga, namanya penyakit murung. Kemurungan. Betul tuan-tuan. Saya ditakdirkan 7 tahun yang lalu, ni bulan Syakban, isteri saya meninggal. Tuan-tuan maklumlah, 7 tahun dah. Tapi saya alhamdulillah lah boleh bertahan.
Tapi ada kawan yang tempat saya mengajar kuliah. Dia jumpa saya kebetulan beberapa bulan daripada isteri saya meninggal, isteri dia meninggal. Dan dia susut 10 kilo. Dia tengok saya maintain tak susut-susut. Dia jumpa saya. Dia kata, apa cara Ustaz? Sebab saya memang sedih, murung, kehilangan isteri. Saya kata, nak buat macam mana? Sabar je lah. Bukan boleh hidup balik. Cari lain je. Tu je. Sekian dimaklumkan. Tapi dia tanya pula, tak ganti-ganti pun, itu jangan cerita lah. Itu cerita lain. Yang penting bertenang aja. Kan milik Allah Ta'ala. Allah bagi pinjam. Yang kita nak marah macam mana? Tak boleh. Jadi dia murung. Dan betul tuan-tuan, orang murung ni sebab tu kita kena bersama dengan mereka yang berlaku musibah ni. Maka itu tuan-tuan tengok, jangan heran ada orang yang sampai tahap bunuh diri kerana murung. Sama ada putus cinta, sama ada kematian, kehilangan harta, saham jatuh, murung, bunuh diri. Kita orang beriman jangan. Tenangnya. Apa caranya Ustaz? Cari lain. Tu je. Life must go on. Hidup kena teruskan. Sebab kita ni ada iman. Tu je. Nak macam mana? Dan Nabi pun dah pesan, semuanya milik Allah Ta'ala. Inna lillahi ta'ala ma akhadha. Yang Allah ambil tu milik Allah. Yang Allah beri pun milik Allah. Apa yang Allah beri ada tempoh masa. Tu je. Kena ingat. Ya, baik. Balik cerita tadi. Jadi laki-laki ni murung. Bila murung tuan-tuan, Rasulullah minta nak pergi ziarah dia. Nabi pergi ziarah dia. Tengok macam mana Nabi beri ucapan takziah dan motivasi. Nabi jumpa laki-laki tu, Nabi kata, bagaimana keadaan kamu sekarang? Dia kata, sebagaimana yang Tuan maklumlah. Nabi tahu keadaan dia, tapi tanya khabar. Lalu Nabi kata beginilah, apa pendapat awak, apa pendapat ente, kalau Allah beri anak itu, ente boleh bermanja dengan dia, bermain dengan dia sampai dia dewasa? Mana ente mahu? Ente mahu begitu? Atau Allah ambil anak itu, Allah letak dalam syurga, besok dia buka pintu syurga untuk ente. Mana ente mahu? Dengar begitu dua pilihan. Allah beri anak tu sampai dewasa, kita boleh main-main manja dengan dia. Ataupun Allah ambil anak itu, letak di syurga, nanti dia akan buka selak pintu untuk kita ke syurga. Mana ente mahu? Dia kata, ya Rasulullah, mestilah saya mahu anak itu membukakan pintu syurga untuk saya. Nabi kata, itu bahagian kamu tu. Barulah dia rasa tenang. Itu cara takziah orang. Ya, yang saya nak sebut tuan-tuan, memang anak-anak itu akan beri syafaat. Itu cerita dia. Jadi kita ni, kalau tak ada tu, berdoalah, cari syafaat lain. Yang dah ada tu, bertenanglah, teruskan hidup kita. Cuma saya pesan, jangan campak seorang dalam sungai, jangan. Bagi makan buaya. Kau pergilah dulu, buka selak pintu. Tak, dia selak hanya pintu tu besok. Tak, yang itu tuan-tuan memang Allah tak izinkan. Orang yang macam membunuh anak ni Allah tak izinkan. Itu antara pemberi syafaat di hari akhirat. Hadirin para jemaah yang dirahmati Allah, masa pun dah habis. Baik, berapa? 3 ya? 3. Yang keempat, antara pemberi syafaat hari akhirat ialah para malaikat. Ini malaikat ni pun ada juga yang beri syafaat. Malaikat sendiri antara pemberi syafaat hari akhirat. Jadi saya tak panjangkan, cuma saya pesan tuan-tuan satu je. Pesan saya tentang malaikat ini, kita ada malaikat kiraman katibin, raqib, atid. Hadirin hadirat, selain malaikat yang bersama kita, raqib, atid, bersama kita di masjid ini, Nabi sebut di masjid, di surau ada malaikat-malaikat yang memerhatikan kita. Dan malaikat itu kalau tengok kita datang selalu, kita dah bersahabat dengan malaikat tu. Besok tuan-tuan tak datang, uzur, malaikat pergi ziarah tuan-tuan. Jangan bimbang,
itu malaikat rahmat, bukan malaikat maut. Jangan takut. Tapi lagi ziarah tuan-tuan, saya dengar hadis Nabi tu, saya kata seronok ya. Rupanya kita lupa yang dekat masjid Allah, rumah Allah ni memang Allah sediakan malaikat yang khusus duduk di masjid surau. Sehingga kan kalau kita sering datang, malaikat tu tengok kita, besok tak datang, dia pergi ziarah kita. Kita ni bersahabat dengan malaikat. Moga-moga malaikat-malaikat beginilah yang besok jadi saksi kita, syafaat kita. Nah, tonton dengar banyak dah hadis-hadis ceramah-ceramah ni kan banyak dah. Dia penat ceramah ni. Tak dengar penat ni. Apalagi malaikat-malaikat. Antaranya malaikat yang Nabi sebut mencari majlis ilmu. Malaikat tu. Mana ada majlis ilmu, dia pergi. Mana tempat orang berzikir, dia pergi. Lepas tu kita lepas mayang tu zikir-zikir, malaikat bersama kita. Di mana lagi? Di mana orang berhimpun baca Quran. Di mana lagi? Di mana orang selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut malaikat-malaikat ni mencari, dia cari. Malaikat beginilah kita harap besok akan jadi saksi-saksi bersama kita semua. Itu namanya bersahabatlah kita dengan malaikat. Ini bersahabat dengan setan. Pergi naik kelab, malaikat kata masuk ahli dah ni. Hari-hari naik kelab Syekh. Sampai setan pun dah kenal lah. Memanglah itu dipanggil ahlu syaitan. Itu na'udzubillah min zalik. Lepas tu ada hizbullah, ada hizbus syaitan itu. Jadi kita mohonlah kita bersama dengan malaikat-malaikat yang mulia ni. Hadirin para jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, insyaAllah nanti kita sambung lagi bicara tentang beberapa lagi amal-amal yang memberi syafaat pada kita, dan juga bicara tentang anak-anak yang dinamakan wildan. Sebab wildan tu panjang ceritanya, sebab ulama-ulama duk bahas di mana anak-anak orang kafir, adakah wildan itu hanya anak-anak orang beriman saja ataupun bagaimana? Itu kita sambunglah pada siri yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman nafi'a ya arhamar rahimin. Ya Allah, berilah manfaat di atas ilmu yang kau ajarkan kepada kami, dan ajarilah kepada kami ilmu yang bermanfaat, dan tambahilah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fataqabbalallahu